Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita mulakan dengan modul baru iaitu modul 2 Nutrisi dan Teknologi Makanan. Okay, jadi hari ini kita akan belajar tentang gizi seimbang dan nilai kalori. Kita akan belajar perkara 2.1 sahaja. Cikgu akan share modul dan kita terus akan bincangkan. 2.1 Gizi seimbang dan nilai kalori. Okay, tempat kosong ialah pemakanan yang mengandungi semua 7 kelas makanan yang diperlukan oleh tubuh badan seseorang dalam kuantiti yang betul. Jadi apakah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh 7 badan seseorang dalam kuantiti yang betul? Gizi seimbang. Gizi seimbang. Antara 7 kelas makanan ini, makanan yang kita perlu ambil sedikit, maksudnya yang terletak di tingkat atas sekali piramid makanan ialah Lemak ke? lemak lah. Lemak kita perlu ambil sedikit, paling sedikit. Okey. Jadi kamu isikan sahaja di atas ni 7 kelas makanan tersebut adalah kamu isikan sahaja pengkelasan yang di dalam rajah ni ya. Kita ada masalah kan setakat tu? Jadi di sini senang juga faktor-faktor yang mempengaruhi gizi seimbang seseorang individu untuk membekalkan keperluan tenaga kalori adalah seperti berikut. Jadi di sini ada pun diberi faktor-faktor ya. Jadi pengambilan gizi seimbang tu adalah bergantung kepada keadaan kesihatan, keadaan umur, iklim, saiz badan, jantina dan juga aktiviti ataupun pekerjaan. Contohnya macam pengambilan makanan cikgu dengan pengambilan makanan kamu berdua berbeza disebabkan oleh faktor umur. Dan di antara kamu berdua juga pengambilan gizi seimbang adalah berbeza disebabkan oleh faktor jantina. Orang muda memerlukan lebih banyak tenaga berbanding dengan orang tua kerana orang muda lebih aktif. Jadi faktor pertama adalah faktor Umur. Umur. Lelaki memerlukan lebih banyak tenaga daripada perempuan kerana lelaki lebih aktif. Faktor? Jantina cikgu. Okey, yang ini senang juga. Apa kata kalau kita teruskan kepada malnutrisi? Malnutrisi ni perlu penerangan. Yang ini cikgu rasa tidak ada masalah. Boleh kita teruskan malnutrisi? Boleh cikgu, boleh. Ya, yang ini senang. Okey. Sekarang malnutrisi. Jadi maksud malnutrisi adalah gizi yang tidak seimbang iaitu kekurangan atau berlebihan mana-mana kelas makanan boleh menyebabkan malnutrisi. Kalau nanti ada modul gariskan perkataan kekurangan atau berlebihan. Kalau kurang nutrisi pun menyebabkan masalah kesihatan. Kalau berlebihan nutrisi pun akan menyebabkan masalah kesihatan. Okey, jadi pertama sekali kita lihat masalah kesihatan goiter yang melibatkan kelenjar tiroid di bahagian leher. Punca goiter adalah disebabkan oleh kekurangan Iodin. di mana kita boleh perolehi iodin. Okey, iodin paling mudah kita perolehi daripada garam. Nanti lihat garam daripada dalam plastik itu adalah garam beriodin. Walau bagaimanapun, kita juga boleh memperolehi iodin daripada makanan laut. Contohnya ikan, udang, sotong, ketam. Itu adalah sumber-sumber iodin. Keperluan dewasa iodin adalah sebanyak 150 mikrogram sahaja. Sedikit sahaja. Tetapi sekiranya kita kekurangan iodin, kurang pengambilannya, kurang daripada 150 mikrogram, ia akan menyebabkan kita mendapat masalah kesihatan iaitu goiter. Jadi simptomnya adalah bengkak di seterusnya kita lihat penyakit scurvy. Okey, ini gambarnya ya, penyakit scurvy ni. Gusi berdarah. Ini adalah disebabkan kekurangan vitamin C. Di mana vitamin C itu boleh diperolehi dengan mudah? Buah-buahan.
Buah-buahan contohnya Apple. apple, lagi buah-buahan citrus selain apple, buah apa tu? Orange. Ya, buah oren yang paling banyak ya vitamin C. Jadi sekiranya kamu kekurangan vitamin C, inilah kekurangan malnutrisi akan menyebabkan scurvy. Di sini gusi akan membengkak dan berdarah. Kita teruskan kepada penyakit maramus. Kamu tengok ya, tinggal kulit dengan tulang sahaja. Gambar-gambar ni biasa kalau kamu tengok gambar-gambar kanak-kanak di negara-negara yang miskin. Contoh negara yang miskin adalah biasanya di Sub-Sahara Afrika. Kanak-kanak ini biasanya tidak bertenaga dan muka kelihatan agak tua berbanding dengan usia yang sebenar. Di Malaysia memang tidak jumpa beginilah kerana negara kita penuh dengan makanan. Ya, di sini maramus ni biasanya jumpa di Yaman. Kalau iklan-iklan TV tu negara-negara miskin yang memohon sumbangan daripada rakyat Malaysia, kamu biasanya dipertontonkan dengan gambar budak-budak seperti ini. Jadi ini kekurangan semua Makanan. kelas makanan, semua pun dia kurang. Kalau yang tadi kekurangan vitamin C, sebelum itu kekurangan iodin, yang ini kekurangan semua kelas makanan. Kanak-kanak ini lemah dan dehidrasi. Dehidrasi adalah kekurangan air, kurang Berat teruk badan. kurang berat badan yang teruk. Tengoklah, dia punya paha pun saiz daripada paha sehingga ke kaki ni, hingga ke betis sama saja ya, lurus. Tinggal kulit dengan tulang. Dan tumbesaran, Terbantut. tumbesaran terbantut. Memang tidak besar lah. Okey, yang ini pula perutnya membuncit. Jadi ini masalah kesihatan kwashiorkor. Cuba sebut. Kwashiorkor. Jadi kwashiorkor ni disebabkan oleh kekurangan protein. Contoh protein adalah Ayam. Kan? telur ya, contohnya telur dan banyak lagi contoh protein ya. Kecil tetapi perutnya buncit. Ini disebabkan kekurangan protein. Dan akhir sekali kanak-kanak yang bengkok kakinya. Riket ni tengok ni kaki kanak-kanak ni menjadi bengkok. Ada jenis bengkok yang lain. Okey, ini dia macam bengkok begini kan. Kalau kamu Google nanti ada banyak jenis bengkok yang lain juga. Bengkok yang macam ni. Dua-dua sama begitu. Okey. Jadi riket ini semua pun telah dijawab kecuali apa jawapan yang tinggal tadi. Vitamin D dengan lembut. Riket ni disebabkan oleh kekurangan vitamin D dan kalsium sebenarnya. Jadi vitamin D tu yang senang sekali sumber vitamin D adalah daripada cahaya matahari. Tapi kalau kamu dapatkan cahaya matahari tu yang pukul 9 ke bawah lah. Tetapi jangan atas sebab 9 ke atas sudah ada ultraviolet, ultra ungu dan bahaya. Sekiranya kamu terdedah pada sinaran matahari yang pukul 9 dan ke atas, itu sudah tidak bagus. Macam kalau ada adik kamu kah, kalau kamu ada sepupu-sepupu kah yang biasanya sakit kuning, baby sakit kuning pun didedahkan sekejap dalam beberapa minit di bawah matahari. Tetapi pada matahari pagi lah. Pernahkah tengok tu? Pernah. Matahari pagi kan? Sekarang biasanya jarang orang yang sakit kuning, kalau di hospital tu orang guna ni lah yang di lampu ungu tu. Tetapi kalau yang masih para sakit kuningnya tu rendah, letakkan sahaja di cahaya matahari tetapi yang pukul 9 ke bawah lah, yang masih belum panas. Jadi penyakit riket ni menyebabkan tulang pesakit, lembut, mudah patah dan membengkok. Jadi itu seterusnya akan menyebabkan tumbesaran terbantut. Jadi tulangnya lembut. Jadi bila lembut dia mudah patah lah dan membengkok. Kamu boleh lihat di sini membengkok dan tumbesarannya juga akan terbantut. Jadi ini pun akan menjejaskan cara dia berjalan lah. Okey, ini biasa. Sekarang cikgu ada bawa satu di sini pinggan. Jadi pinggan suku-suku separuh juga. Di sini ada juga ingatan amalkan kurang gula, amalkan kurang lemak dan minyak,
amalkan kurang garam, okey. Jadi 3 gelas susu sehari. Jadi walaupun dia letak 4 pecahan di sini, sukunya adalah ikan, ayam dan legum. Legum tu adalah kekacang. Kekacang juga adalah sumber protein. Lepas tu nasi, mi, bijirin dan ubi itu adalah kumpulan karbohidrat. Okay, ini adalah suku dan pengambilan separuh adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi yang suku, ini suku separuh. Suku adalah bahagian karbohidrat, suku adalah protein dan separuh adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Sepatutnya kita makan begitulah untuk dapatkan gizi seimbang. Ada udang di sini, ada daging, ada ayam. Jadi suku apa di sini sepatutnya diletak? Protein. Ini adalah suku Karbohidrat. dan ada sekali separuh. Buah-buah. Sayur-sayuran. Jadi itu pentinglah sebab buah-buahan dan sayur-sayuran ni menyediakan serat. Serat ni bagus untuk buang lawas. Kalau yang berdiet kan? Iya. Yang lain tu pun penting juga. Ni pinggan sihat Malaysia sudah. Jadi protein tu saiznya saiz sebesar tapak tangan. Buah-buahan kena banyak, saiz cukup, kedua-dua belah, dan juga karbohidrat tu saiz genggaman. Sepatutnya beginilah. Tapi cikgu pun kadang-kadang tidak juga begitu. Cikgu kadang-kadang kurang bahagian buah-buahan dan sayuran, lebih di bahagian protein. Kamu pun macam begitu kah? Kamu ikutkan juga pinggan? Tak juga cikgu. Kalau lapar tu makan je. Makan je kan? Belakanglah kira kalori tu. Okey, sekarang nilai kalori makanan. Okey, sebelum pergi ke situ, kita terus pergi kepada jawapan dahulu ya. Di sini ada tenaga haba, jumlah tenaga kimia, 1 gram dan juga nilai kalori. Okey, jadi kita pergi dahulu, cikgu terangkan dulu unit SI bagi nilai kalori ialah joule per kilogram. Okey, joule ni adalah unit bagi tenaga. Jadi setiap kilogram tu berapa nilai tenaganya, berapa nilai joule-nya. Jacobs Wheatmeal ni ada ditulis di sini kandungan nutrisi. Contohnya iodin. Kalau kamu makan ni, kamu bebaslah daripada sakit goiter tadi tu. Ada vitamin B12, ada kalsium, ada besi, ada protein, vitamin A, vitamin B1 dan juga vitamin B2. Jadi dan di situ ada lagi dia sebut contohnya vitamin A bagus untuk mata. Semasa pengambilan makanan, kita mengambil kalori. Biasanya makanan-makanan yang berlemak ini nilai kalorinya adalah sangat tinggi. Jadi contohnya vitamin ini banyak serat. Jadi kalau lihat di sini nilai dia punya kandungannya trans fat itu adalah lemak jahat. Untuk setiap hidangan 0 gram tiada lemak. Baguslah dimakan artinya. Nilai kalorinya pun kurang. Jadi di sini tenaga kimia ni adalah disebabkan oleh tindak balas kimia. Jadi apabila kamu mengambil makanan, berlaku tindak balas kimia di dalam perut kamu. Tindak balas itu menghasilkan tenaga kimia. Jadi makanan ini apabila sudah dimakan, dia akan menghasilkan tenaga kimia di mana berlaku di dalam perut. Jadi tenaga kimia ni seterusnya ditukarkan kepada tenaga haba. Kita bincang seterusnya nilai kalori makanan semasa proses respirasi sel, makanan yang dimakan akan dioksidakan. Ditukarkan ke bentuk yang lain. Atau ini kamu buat nanti ya? Boleh kamu buat nanti? Boleh cikgu. Okey, nanti cikgu tinggalkan. Yang penting cikgu sudah terangkan. Senang sahaja. Okey, ini adalah alat untuk mengukur nilai kalori makanan. Makanan tu sebenarnya dibakar ya. Dan nama alat ini adalah kalorimeter bomb.
Okey, jadi kita lihat di sini nilai kalori makanan mengikut makanan yang berbeza-beza. Okey, kita lihat di sini beratnya sama. 60 gram 2 keping roti putih dan satu lagi makanan adalah 2 keping roti bijirin penuh. Contoh yang macam cikgu tadi tunjukkan adalah biskut bijirin penuh. Yang ini 2 keping roti bijirin penuh. Walaupun beratnya sama tetapi roti putih mempunyai nilai kalori yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan 2 keping roti bijirin penuh. Boleh faham tu? Okay, kalau kita lihat di bawah ni makanan yang sangat rendah nilai kalorinya iaitu terdiri daripada sayur-sayuran dan juga ulam-ulaman. Kalau ulaman ni kenapa dia begitu rendah? Kerana dimakan begitu sahaja, tidak ada campuran minyak, tidak ada campuran bahan lain. Jadi kalau orang yang mahu diet tu memang orang akan banyak mengambil ulam-ulaman. Okey, dan yang last sekali kita habiskan sampai sini, kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu. Sekiranya jumlah kalori yang diambil menepati, maka orang itu mempunyai berat badan yang ideal. Berarti dia punya berat badan dengan ketinggian adalah normal. Jumlah kalori makanan yang diambil dalam setiap hidangan oleh seseorang individu seharusnya menepati keperluan individu tersebut untuk mengekalkan kesihatannya. Jadi sekiranya kurang pengambilan makanannya, dia akan kurus begini, kurang berat badan. Sekiranya mengambil jumlah kalori yang berlebihan adalah obes seperti dalam rajah ini. Ya, untuk pengetahuan kamu, sebenarnya di Malaysia ini, Malaysia direkodkan mempunyai penduduk yang tergemuk paling tinggi di Asia. 33% daripada rakyatnya berlebihan berat badan, manakala 18% adalah obes. Jadi ini kenapa? Kamu rasa kenapa? Kenapa kamu rasa? Terlemah. Banyak makanan lah. Banyak mengambil pemakanan yang tinggi kalori. Ya. Semua pun yang dalam makanan dicampurkan cheese. Dalam minuman pun dicampurkan cheese. Lepas tu pisang goreng pun semua pun dicampur cheese. Apa-apa pun semuanya dicampur cheese. Itulah yang menyumbang kepada keobesan, kegendutan, kegemukan rakyat Malaysia sehingga menjadikan rakyat Malaysia ini penduduk yang nombor 1 paling banyak gemuk di Asia. Kita terus kepada soalan. Individu yang kurang berat badan, yang kurus, mungkin mengalami masalah kesihatan seperti pertumbuhan badan, Merosot. apa yang mudah patah, Tulang. sistem apa, badan yang lemah, sistem imunisasi, betul. Jadi seterusnya rambut. Kenapa dengan rambut? Kenapa orang yang kurang berat badannya? Apa kaitannya dengan rambut? Gugur rambut. Keguguran rambut. Ya, Kenapa? adalah dia kurang nutrisi. Ada kurang nutrisi. Nanti kita cerita yang secara lambang dulu. Jadi itu yang berkaitan dengan kurang berat badan. Kurang berat badan pun tidak bagus, obes pun tidak bagus. Jadi masalah-masalah kurang berat badan seperti yang kita bincangkan tadi. Pertumbuhan badan merosot, tulang mudah patah, sistem imunisasi badan yang lemah dan juga keguguran rambut. Dan individu yang obes mungkin mengalami kesihatan seperti risiko menghidap Penyakit jantung, masalah pernafasan, sakit sendi, terutama sakit sendi ni di bahagian lutut lah. Kenapa bahagian lutut? Kerana kakinya, lututnya tidak dapat menampung beratnya
semua berat itu tertampung di lutut. Jadi biasanya orang yang obes ni mengalami sakit lutut. Dan akhir sekali, kenapa dengan darah tinggi? Kanan. Tekanan darah tinggi ni disebabkan oleh banyak pengambilan garam. Individu yang obes mungkin mengalami masalah kesihatan seperti, bukan lagi mungkin, memanglah risiko menghidap penyakit jantung. Kenapa menghidap penyakit jantung? Kerana biasanya salur darahnya yang ke jantung, arterinya tersumbat, masalah pernafasan. Orang yang obes ini cepat semput, sakit sendir terutama di bahagian lutut dan juga tekanan darah tinggi. Biasanya kalau yang lagi berumur tu kamu dengar cerita yang penyakit 3 berangkai, sakit jantung, buah pinggang, darah tinggi, biasanya dimiliki oleh orang-orang yang obes dan juga berumur, ya, sakit 3 serangkai. Jadi yang sakit 3 serangkai ni banyak masalahnya, stroke pun dia juga, ya, stroke. Sebab stroke tu adalah disebabkan pengaliran darah tidak sampai ke otak. Jadi dia stroke lah. Jadi corak pemakanan masyarakat Malaysia dan kesannya terhadap kesihatan. Ini rasanya senang sahaja kerana ada punca, ada kesan, di sini ada gambar. Jadi kamu boleh teka. Jadi ini contoh makanan-makanan yang boleh menyebabkan masalah kesihatan, masalah yang obes. Ya, sekarang kanak-kanak banyak mengambil makanan-makanan begini, ya, makanan-makanan yang segera, gula berlebihan, pewarna dan pemanis tiruan, garam dan lemak berlebihan dan juga bahan pengawet. Jadi makanan-makanan begini biasanya terdapat pada makanan-makanan segera. Jadi di sini ada contoh-contoh bahan dalam makanan ataupun minuman dan kesannya terhadap kesihatan. Okey, itu sahaja. Cikgu akhiri kelas kita hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.